A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya apa segala usaha dan penat lelah kamu di atas dunia ini, maka baginya ada ganjaran di hari akhirat kelak. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi ruang dan peluang kepada kita, yang mana Allah SWT masih memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan yang mana Allah SWT masih memberi rahmat dan nikmat kepada kita daripada kita lahir dahulu hingga ke saat ini. Tak terputus nikmat-nikmat Allah yang bagi kepada kita. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita selawat kepada junjungan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah selaku insan, selaku manusia yang telah mengubah alam ini dengan izin Allah daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiah, daripada alam membuta huruf kepada alam mengenal huruf, dan begitulah seterusnya. Dan salam muhibbah kepada sekalian ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi insyaAllah pada pagi hari ini, pada waktu duha, saya akan bawa satu tajuk, yaitu bagaimanakah kita nak mencari kemanisan iman. Bagaimanakah kita nak mencari atau kita nak mendapat kemanisan iman dalam hidup kita, untuk nak memasukkan dalam hati kita, untuk nak menanamkan sifat ataupun iman ini dalam hati kita. Iman dia berada dalam hati, dan dia menzahirkan dengan perbuatan, dan dia melafazkan dengan lidah. Sebab itu ulama membagi-bagikan iman ini kepada 4 tahap keimanan. Ulama membagi-bagikan iman ini kepada 4 tahap keimanan. Kata ulama yang pertama, tahap yang pertama, yaitu iman yang sentiasa meningkat. Bahkan iman ini tak pernah menurun, tak pernah meluntur, walaupun mereka diuji berbagai-bagai ujian, walaupun mereka diduga berbagai-bagai dugaan. Iman siapakah ini agak-agak? Yaitu iman para rasul, para anbiya, dan para wali Allah. Hari ini kalau ada pun wali band, tak ada wali Allah, penyanyi wali band. Jadi iman mereka ini kita tengok, Allah uji Nabi Daud, Allah uji Nabi Ayub alaihissalam, Allah uji Nabi Ayub dengan satu penyakit, yang mana penyakit Nabi Ayub ini kalau kita nak bandingkan dengan kita sekarang memang jauh. Penyakit Nabi Ayub ini Allah uji Nabi Ayub
sehingga penyakit dia dihalau keluar daripada kampung dia. Isteri dia lari, anak dia pun tak nak duduk sama dengan dia. Sehingga malaikat tengok Nabi Ayub, kesian. Malaikat tengok pun kesian. Ketika Nabi Ayub nak ambil air sembahyang, sehingga ada ulat atas kepala Nabi Ayub. Dia letak, buanglah dulu ulat, letak, ambil air sembahyang siap, letak balik ulat atas kepala dia. Dia kata kesian ulat ni, kalau dia tak makan benda atas kepala aku, dia nak makan apa? Itu Nabi Ayub. Lalu malaikat naik jumpa dengan Allah. Wahai Allah, Engkau tolong sembuhkanlah penyakit Nabi Ayub ini. Lalu Allah kata, kalau dia berdoa kepada aku supaya aku sembuhkan penyakit dia, saya aku akan sembuh. Lalu malaikat tadi pun bagi tahulah kepada Nabi Ayub. Selepas sembahyang Nabi Ayub berdoa, tetapi berdoa bukan kerana untuk Allah menyembuhkan penyakit beliau, tetapi untuk bagi maghfirah, bagi keampunan kepada umat-umat dia yang dirhaka kepada dia. Untuk bagi maghfirah, bagi keampunan kepada isteri dan anak dia yang dirhaka kepada dia. Itu iman seseorang Rasul. Kita tengok pula iman Nabi kita sendiri, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ketika itu dalam satu peperangan yang dinamakan peperangan Khandaq. Peperangan gali pagi lah. Peperangan Khandaq, gali parit. Kita hari ni ada longkang. Peperangan Khandaq ni Nabi sehingga tak makan 2-3 hari. Nabi tak makan 2-3 hari. Muka Nabi pucat, perut Nabi kempit. Hari ni nak perut semua punci. Boroi. PJK semua. Saya yang muda-muda ni pun dah boroi dah. Apa? Lalu seorang sahabat tengok Nabi dengan muka yang pucat, dengan perut diikat dengan batu. Lalu sahabat balik ke rumah dia, ambil sekeping roti. Wahai Rasulullah, aku hadiahkan sekeping roti ini kepada kamu. Aku tengok kamu, muka kamu pucat, kamu mesti lapar. Nabi apabila pegang roti tadi terlintas, teringat kepada Aisyah kat rumah. Kita kalau lapar, kita basah kat situ je. Tapi Nabi teringat kepada Aisyah kat rumah. Berlari Nabi balik, tengok Aisyah tengah tidur ketika itu. Nabi pun tak apalah, aku letaklah roti di sini dulu, aku pergi sembahyang subuh bersama dengan sahabat. Apabila Nabi balik, selepas sembahyang subuh Nabi balik, Aisyah ketika itu dah bangun dah. Biasalah kita ibu-ibu bangun pagi-pagi kemah-kemah rumah, siap-siap anak sekolah ke apa kan. Nabi tengok roti tadi tak ada. Tengok Aisyah dah bangun dah, roti tak ada. Lalu Nabi tanya, wah Aisyah, mana roti tadi? Marilah sama-sama kita makan. Aisyah tengok muka Nabi, tengok atas, tengok bawah. Sehingga 3 kali Nabi tanya Aisyah. Sehingga Aisyah menangis. Wahai Rasulullah, wahai suami aku minta ampun, aku minta maaf. Menangis Aisyah. Dia kata Aisyah, roti tadi aku bagi kepada jiran kita yang sebelah, yang mana anak dia 2 hari dah tak makan. Aku kesian kepada mereka. Tapi Nabi angkat tangan, berdoa, bersyukur kepada Allah kerana Allah bagikan isteri yang pemurah kepada Nabi. Kita pun kena tiru sifat Aisyah, walaupun tak sepenuhnya, tapi sedikit pun tak apa dah. Itu keimanan Nabi, keimanan para Rasul yang digariskan oleh ulama. Inilah keimanan yang paling tinggi sekali, tahap keimanan mereka yang teratas sekali. Dan yang kedua, kata ulama, iman ini, tahap keimanan ini, kadang-kadang iman ini tetap, tidak meningkat dan tidak menurun. Daripada Allah jadikan mereka dalam keadaan sujud, hingga ke hari kiamat mereka sujud.
iaitu iman para malaikat. Satu malaikat yang bernama Israfil, Allah jadikan dia dalam keadaan pedas dan kekala. Daripada Allah jadikan dia hingga ke hari kiamat, dia pegang sekekala. Tak pernah kata hari ni aku nak letaklah dulu, lambat lagi kot nak kiamat, letaklah dulu, tak ada. Tahun ni tahun 2012 orang kata nak kiamat ni, pegang balik, tak ada. Dia tak pernah kata dia tak pernah kata tidak, dia tak pernah kata nanti dulu. Malaikat, sebab iman dan keimanan mereka sentiasa kekal, sentiasa kekal, tak pernah meningkat dan tak pernah menurun. Itu tahap keimanan yang kedua. Dan yang ketiga, kata ulama, yang mana iman ini kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang iman ini menurun dan meluntur. Sehingga iman ini menurun sehingga sempadan kefasikan. Iman siapakah ini? Iaitu iman kita. Iman manusia, kata orang biasa dah. Iman kita. Yang mana iman kita ini kadang-kadang meningkat. Ketika meningkat, selepas sembahyang fardu, sembahyang sunat. Selepas sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kadang-kadang selepas asar pun nak sembahyang sunat. Kita tanyalah sembahyang sunat apa ni? Sunat rawatib, Ustaz. Selepas asar pun nak sembahyang sunat. Kadang-kadang iman kita ini meningkat mengikut musim. Cuba kita tengok musim bulan puasa je. Saya rasa penuh kat masjid ni. Sebab iman kita mengikut musim. Kadang-kadang kita nak baca Al-Quran, kalau bulan puasa 30 juzuk kita boleh habis satu bulan. Tetapi cuba tengok bulan biasa, satu juzuk saya rasa jarang orang yang boleh habis. Satu juzuk je, jarang boleh habis. Tapi bulan puasa satu bulan 30 juzuk boleh habis. Itu tahap keimanan kita. Kadang-kadang iman kita menurun. Sebab apa iman kita meningkat dan sebab apa iman kita menurun? Iman kita meningkat sebab ketaatan kita kepada Allah. Dan iman kita menurun sebab kemaksiatan kita dengan Allah. Apabila hati kita bergelombang dengan maksiat, hati kita bergelombang dengan dosa, maka jauhlah kita dengan Allah. Maka ketika itu iman kita akan menurun dan akan menurun, sehingga sampai ke sempadan kefasikan. Dan iman yang ketiga dan iman yang keempat, kata ulama, yaitu iman yang tak pernah meningkat. Dan iman ini sentiasa menurun sehingga sampai ke sempadan kekufuran. Dan kita mintalah, angkat tangan minta doa kepada Allah supaya Allah tak campakkan iman kita seperti mana iman yang keempat ini, yaitu iman orang-orang yang fasik. Iman orang yang sentiasa berada dalam keadaan maksiat, yang sentiasa mengekalkan dosa. Orang fasik yang dimaksudkan di sini itu orang yang melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar, dia berbangga dengan dosa, dan dia menunjuk pula maksiat yang dia lakukan. Sehingga dia ni akan dibawa ke sempadan kekufuran. Dia tak tutup aurat sahaja, dia buat sanggul punya besar. Dia menunjuk pula kadang-kadang. Itu dia tahu kata benda ni berdosa, tapi dia menunjuk dan dia berbangga pula dengan maksiat dia. Dia berbangga pula dengan maksiat yang dia lakukan. Dan kata ulama, inilah iman yang tak pernah meningkat. Dan iman ini sentiasa menurun. Sebab apakah iman mereka sentiasa menurun? Dan sebab apakah iman kita sentiasa menurun?
Iman, saya kata tadi, iman berada di dalam hati. Sekiranya hati kita kotor, kata Nabi, maka luaran kita akan kotor. Sekiranya hati kita baik, hati kita bersih, luaran kita akan bersih. Sebab hati tempat yang Allah pandang. Dalam satu hadis yang Nabi beritahu kepada kita, Allah tak pandang kepada harta, Allah tak pandang kepada pakaian, tetapi Allah pandang kepada hati seseorang. Tapi ada juga kalau kita baca hadis ni, lepas tu dia pakai tak tutup aurat apa, dia kata, itu ustaz, Allah tak pandang kepada pakaian, Allah pandang kepada hati. Hati saya baik, walaupun saya berpakaian macam ni, tapi hati saya baik. Ada juga. Jadi nak menghidupkan hati, ulama menggariskan pula di situ, mati ini terbagi kepada 3 pula. Mati yang kita tahu, mati satu tu je. Tetapi mati di sini ulama membagi mati sini terbagi kepada 3. Yang pertama kata ulama, mati yang kecil. Bilakah yang mati yang kecil ini? Semalam. Kita dah tidur semalam, mana dalilnya kita mati? Ketika kita bangun tidur, kita baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan bertukar dengan doa, baca doa masuk tandas dah. Kalau budak-budak dia ingat. Budak sekolah pasti ke? Dia ingat. Puji-pujian bagi Allah yang mana Engkau telah mematikan kami dan Engkau telah menghidupkan kami semula, dan kepada Engkau kami akan kembali, kata Allah, kata dalam doa tadi. Itu dalilnya kita dah mati semalam. Satu roh yang bernama Raihan yang keluar daripada jasad kita. Roh yang bernama Raihan yang keluar daripada jasad kita. Sebab tu ketika kita tidur, kadang-kadang kita mimpi macam-macam. Kadang-kadang mimpi nak jadi harimau, kadang-kadang mimpi hantu lah. Bangun-bangun tidur, berpeluh basah baju. Padahal kita tak pergi mana pun, roh kita yang pergi. Roh yang bernama Raihan tadi, bukan Raihan yang menasyid Allahu tu. Itu baru mati kecil kata ulama, dan mati pertengahan, mati mutawassit kata ulama, iaitu mati yang biasa kita tengok, iaitu bila Israel datang memanggil. Itu baru mati pertengahan, bukan mati yang besar. Itu baru mati pertengahan. Yang mana setiap orang mesti mati, tak akan duduk tungkak langit atas dunia ni. Dan yang ketiga kata ulama, mati yang ketiga ini kita boleh pilih, kita boleh buat pilihan, iaitu Allah mematikan hati seseorang. Yang inilah paling bahaya sekali. Apabila Allah mematikan hati seseorang, apa bentuk nasihat, apa bentuk tazkirah, apa bentuk majlis ilmu, dia tak akan terima dan dia akan tolak segala bentuk nasihat, tazkirah dan sebagainya. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat yang ke-9, 10, 11 dan 12. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Bagikanlah peringatan, bagilah tazkirah. Sesungguhnya tazkirah itu ada hikmah dan berguna, kata Allah. Saya zakar may yakhsha, sesiapa yang mengambil tazkirah, duduk dalam majlis ilmu, mengambil iktibar pada peringatan itu, maka dia adalah orang yang bijak, orang yang bijak, orang yang cerdik. Bahkan Allah kata memang tazkirah itu pun berguna. Wa yatajannabuhal atqal ladzi yaslan narul kubra. Dan mereka yang menolak tazkirah, yang tak nak tazkirah, yang tak nak dengar peringatan, kata Allah, celakalah mereka ini, dan mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka narul kubra, neraka yang besar,
iaitu seksa yang amat besar, yang amat pedih. Dan apa kata Allah lagi? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan pada mereka tidak mati, tetapi mereka tak hidup senang dalam neraka. Itulah yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu bagaimana kita nak mencari kemanisan iman dalam keadaan masyarakat kita ini penuh dengan pensyarakat, penuh dengan sensasi, berbagai-bagai masalah. Setengah orang kata kita dijadikan oleh Allah ni hanya untuk menempuh masalah ataupun cabaran. Setengah orang kata, tapi kita tak boleh gunalah pendapat itu. Sebab Allah jadikan kita untuk menikmati apa bentuk nikmat yang Allah akan bagi kepada kita di atas dunia ini, sekiranya kita mengikut landasan yang betul. Kata Nabi SAW, bagaimanakah kita nak dapat kemanisan iman itu? Hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu. Dan hadis ini daripada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan disyarahkan pula oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Bukan Ustaz Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Yang mana hadis ini daripada Anas. Anas ni kita dah kenal. Saya nak cerita sikit banyak tentang Anas. Anas iaitu Anas bin Malik. Dia merupakan khadam bagi Nabi. Ketika dia berumur 10 tahun, ketika itu Nabi baru berhijrah kepada Makkah sampai ke kota Madinah. Orang Madinah ketika itu, apabila sampainya Nabi, orang Madinah ketika itu sedialah hadiah nak bagi kepada Nabi. Semua orang muslimah ini sedia hadiah nak bagi kepada Nabi. Ada yang ni bagi buah kurma, ada yang ni bagi kambing contohnya, ada yang ni bagi unta, yang ni bagi madu. Ada makcik ni bagi lemang sebab rumah dia ada buluh contohnya. Yang ni kata rumah aku tak ada buluh, ada daun palah buat ketumpak. Tetapi ibu kepada Anas, siapa nama ibu kepada Anas? Sayyidatina Ummul. Dia kata aku ni tak ada apa-apa nak bagi kepada Nabi. Aku ada seorang anak yang bernama Anas. Lalu dia bawalah anak dia berjumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, aku hadiahkan anak aku ini kepada kamu supaya dia menjadi pembantu kamu. Dia menjadi khadam bagi kamu. Ketika kamu nak makan, dia boleh tolong hidangkan. Ketika kamu nak mandi, dia boleh tolong angkut air. Ketika kamu nak musafir, dia boleh sediakan unta dan kenderaan sebagainya. Itu ibu Anas Sayyidatina Ummul nak membuktikan cinta dia kepada anak dia, cinta dia kepada Nabi lebih daripada cinta dia kepada anak dia. Itulah poin yang kita nak cakap hari ini. Hadis ini kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sekiranya Nabi kata ada 3 perkara ini dalam hati kita, dalam sanubari kita, dalam diri kita, maka insya-Allah kita akan dapat merasai kemanisan iman, kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Allah dan Rasul adalah lebih dicintainya melebihi daripada perkara-perkara yang lain. Dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul lebih daripada dia cinta kepada suami dia, lebih daripada dia cinta kepada anak dia, dan lebih daripada dia cinta kepada harta dan rumah dia. Bagaimana kita nak cinta Allah? Cinta ini
mesti terbit daripada kefahaman agama kita. Kalau kita tak kenal Allah, bagaimana kita nak cinta Allah? Allah kata sekiranya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Apa Allah kata? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kata-kata kepada mereka, wahai Muhammad, sekiranya ayah-ayah mereka, ayah dan ibu mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, suami ataupun istri mereka, keluarga mereka, harta benda mereka, perniagaan mereka yang mereka takut kepada rugi, yang mereka takut kepada bankrupt, rumah-rumah mereka yang terseragam indah, mereka lebih rela, lebih redha, lebih sayang kepada Allah dan Rasul dan jihad fi sabilillah. Maka Allah kata, tunggulah saat-saat kehancuran akan datang kepada mereka. La yahdil qaumal fasikin. Dan Allah kata, aku tak akan beri hidayah kepada orang-orang yang fasik ini. Bagaimana kita nak mencintai ayah dan ibu kita? Wajib kita sayang kepada ayah, wajib kita sayang kepada ibu. Tetapi sayang dan kasih kita kepada ibu dan ayah tidak melebihi kasih sayang kita kepada Allah. Apa dalilnya? Sekiranya semua perintah ibu bapa suruh kepada kita perkara yang baik, wajib kita patuh. Tetapi perkara yang berjangka dengan Allah dan Rasul, maka wajib kita tinggal. Itulah buktinya kita mesti cinta kepada Allah dan Rasul mengatasi cinta kita kepada ibu dan ayah kita. Dan yang kedua, wa abna'ukum tadi, cinta kita kepada anak-anak kita. Kita sayang kepada anak kita, kita cinta kepada anak kita, kita kasih kepada anak kita. Tapi kasih kita jangan melebihi kasih kita kepada Allah. Sebab tu kalau anak kita tak tutup aurat, anak kita tak semayang, kita wajib tegur. Kita wajib suruh. Kata Nabi, didiklah anakmu 7 tahun, suruh dia semayang. Nabi kata 7 tahun dia suruh je. Budak 7 tahun macam mana? Kita pun tahulah. Dan saya pertama-tama saya mengajar sekolah. Budak ni kadang-kadang dia tengah sujud, dia boleh bersembang dua tu. Dia pusing muka dia ke belah kanan, ini ke belah kiri, dia bersembang dua tu. Tak apa. Asalkan dia dapat dengan semayang, kata. Tiap-tiap waktu jangan kita suruh sekali. Adik semayang, dia tak nak, sampai ke bila kita tak suruh? Jangan. Tiap-tiap waktu kita suruh, tiap-tiap waktu kita suruh, tiap-tiap waktu kita suruh. Biar tinggal kesan dalam hati dia. Macam kesan air yang meniti atas batu. Dan Nabi kata 10 tahun dia tak semayang, kita pukul. Tapi pukul kita biar berhikmat. Bukan suruh pukul sampai cedera parah, bukan. Kita tengok bagaimana Nabi Ayub pukul isteri dia. Nabi Ayub kata, kalau isteri aku kembali semula kepada aku, aku akan pukul 100 rotan. Tapi bagaimana dia pukul? Dia himpunkan semua 100 rotan, sekali dia pukul je. Habis. Tu hikmah Nabi Ayub. Biar kita tinggal kesan yang positif, bukan dia tinggal dendam kepada kita. Kalau anak berdendam susah. Yang ki hari ni tengok yang duk berlaku. 2-3 hari lepas suat khabar kata apa? Tinggal mak tak hati tu.
tinggal mak seorang-seorang kat hotel. Itu mesti ada perasaan dendam ke apa lah. Kita pukul, tapi pukul kita biar tinggal kesan yang positif kepada anak kita. Biar dia kata, masuk aku semayang. Kalau aku tak semayang ni, mak aku marah. Jagi-jagi mak aku balik tanya. Biasalah mak lah. Dia bising lah sikit. Ayah ni dia buat tak tahu je. Kadang-kadang mak suruh. Ayah pun, tak apalah, dia kecil lagi. Kadang-kadang. Kadang-kadang nak suruh anak semayang mak dengan ayah tu sampai bergaduh. Ayah kata tak apa, mak suruh. Hari ni. Tadi saya dengar radio IQ. Dia komen pasal ni lah. Dia kata kadang-kadang kita suruh, kita nak pukul anak tak semayang. Isteri pula main bebek kepada kita, dia kata. Hingga bergaduh dengan isteri sebab nak suruh anak semayang. Ada komen dalam seorang dalam radio IQ tadi. Sebab apa yang boleh berlaku? Sebab cinta kita kepada anak lebih daripada cinta kita kepada Allah. Sebab kasih kita kepada anak bukan terlebih daripada kefahaman agama, tetapi terlebih daripada kefahaman nafsu kita. Sebab kita nak anggap anak bukan anugerah, tetapi anak adalah amanah. Hari ini orang anggap anak sebagai anugerah. Apabila anugerah, cuba kita tengok hati yang terima anugerah macam mana. Dia sekejap dia mujur, dia gembira, lepas tu tak apalah, orang nak rapah balik ke apa semua, sedih sekejap. Tapi apabila kita anggap anak itu sebagai amanah, amanah ini pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata dalam satu hadis yang Nabi bagi tahu kepada kita, 4 perkara yang Allah akan tanya kepada kita. An umrihi fima afnahu. Yang pertama Allah akan tanya kepada kita tentang umur kita. Untuk apa kita habiskan umur kita? Allah bagi umur kepada kita, setengah orang 60 tahun, setengah orang 70 tahun, setengah orang 30 tahun. Tak. Dengar. Setengah orang 18 tahun. Mak rempit biasalah sekarang. Awal dah pergi dah. Tapi setiap umur yang Allah bagi kepada kita pasti Allah akan tanya. Dan yang kedua, Allah akan tanya kepada kita an ilmihi fima amila fihi, tentang ilmu yang kita belajar. Pernahkah kita beramal dengan ilmu yang kita belajar? Hari ini saya bagi tahu tentang umur 7 tahun kita suruh anak kita semayang, 10 tahun kalau kita tak semayang kita kena pukul. Satu hari nanti Allah akan tanya kita balik yang kita belajar ini. Bahkan saya pun akan ditanya sebab saya ni orang yang belajar. Dan yang ketiga Allah akan tanya kepada kita wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan tanya tentang harta kita. Daripada mana kita dapatkan harta kita, untuk apa kita belanjakan harta kita. Adakah harta kita ini benar kita ambil sebahagian daripada harta kita ini untuk hantar ke anak sekolah agama? Pernahkah kita ambil sebahagian daripada harta kita ini untuk nak derma kepada orang susah, orang lain? Dan daripada mana harta yang kita dapat tu? Sebab harta, kata ulama, 2 jalan saja. Yang pertama jalan yang halal, dan 2 jalan yang haram. 1 sen walaupun jalan yang haram, dia tetap haram. 1 sen jalan yang halal, dia tetap halal. Dan setiap 1 sen yang masuk dan setiap 1 sen yang keluar pasti akan dicatat oleh malaikat kiri kanan kita. Kita tak boleh nak sembunyi apa-apa gerak-geri kita. Dan yang ketiga, apakah ayat yang keempat Allah akan tanya kepada kita wa an jismihi
fima ablahu. Allah akan tanya tentang tubuh badan kita. Allah bagi dua tangan kepada kita, dua kaki kepada kita, dua telinga kepada kita, dua mata kepada kita, satu mulut kepada kita. Pernahkah dua mata ini kita menangis kerana takut kepada Allah? Sebab dua mata yang akan dibakar oleh api neraka, yang pertama mata yang menangis kerana takut kepada Allah, dan yang kedua mata yang berjaga malam untuk mempertahankan agama Allah. Pernahkah satu mulut ini kita pernah menyebut nama Allah? Kita tengok bagaimana kisah seekor ulat dengan Nabi Daud. Ketika Nabi Daud tengah berzikir kepada Allah, tiba-tiba dia tertengok seekor ulat mengangkat depan dia. Biasalah ulat ni tak berjalan ya, dia tak ada kaki. Lalu Nabi Daud timbul kemiskinan. Dia kata, Allah ciptakan ulat ni untuk apa? Aku tengok tak ada apa-apa pun rasa. Lalu dengan takdir Allah, ulat itu dapat bercakap dan ulat itu jawab kemiskinan Nabi Daud. Wahai Nabi Allah, Allah jadikan aku pada siang hari untuk nak mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sepanjang hari. Tak pernah walaupun satu saat aku terlupa, aku tertinggal. Dan pada malam hari aku akan selawat kepada kekasih Allah, junjungan kita, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sepanjang hari aku akan selawat kepada baginda. Dan apakah rahsia zikirmu wahai Nabi Allah? Tolong ajar kepada aku supaya aku dapat beramal dengan zikir. Itu seekor ulat yang kita nak banding, mulut dia pun kita tak nampak. Kadang-kadang kita pula termakan ulat dalam buah petai. Tapi nak bandingkan kita, kaki kanan sempurna, telinga ada, mulut ada, tapi amalan kita dengan amalan dia lebih jauh. Kita hari ni kita puasa selesa, kita puasa hidup kita selesa, kita puasa kita duduk dalam zon yang selesa, tetapi kita sebenarnya jauh. Kita sebenarnya jauh daripada keselesaan yang sebenar. Kita tengok para sahabat, walaupun mereka dijamin 10 orang dijamin dengan Nabi akan masuk syurga, tetapi mereka tak pernah selesa. Mereka tak pernah selesa. Dan kata Nabi yang kedua, balik pada hadis yang tadi pula. Dan yang kedua kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Kita kasih kepada seseorang tak lain dan tak bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kita kasih kepada Allah dan Rasul melebihi daripada perkara yang lain. Dan yang kedua, kita kasih kepada seseorang, kita kasih kepada sesuatu, kita kasih kepada setiap perkara mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia apabila sebut kasih, apabila sebut cinta, dia selalu memperhambakan benda tu. Dia selalu memperhambakan benda tu. Kita tengoklah orang yang baru-baru beli kereta, dia sayang kepada kereta dia, dia kasih kepada kereta dia. Tiap-tiap hari cuci kereta, malam selimut lagi. Nasib baik tak pasang kelambu je, apa panggil? Takut nyamuk. Sebab dia kasih kepada kereta dia, walaupun dia nak tidur tak ada selimut pun, kereta dia biar ada selimut. Begitu juga kita kasih kepada seseorang. Kita kasih kepada anak kita nak apa kita beli semua. Tapi kasih kita tadi mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Maulah kasih kita itu betul. Maulah kasih kita itu mengikut landasan agama. Hari ini orang kasih kebanyakan kasih bukan
hingga ke PhD, 2-3 kali PhD. Tetapi moral anak dia tu dia tak didik. Saya pergi buat doa selamat satu rumah. Rumah ni rumah dating lah, orang kata. Rumah orang kaya. Rumah dia besar lah. Tak tersilap saya itu bukit antarabangsa saya kata. Apabila kita naik rumah dia, masuklah dalam rumah, dia naik rumah baru. Saya tengok satu gambar. Gambar anak gadis yang berpakaian, kata apa? Bikini lah, bukan bikitu dah, bikini. Ya. Saya pun tanya, macam mana kita nak baca doa selamat kalau gambar macam ni ada? Dia ni duduk kat dapur lah. Orang perempuan duduk kat dapur, kita ni duduk kat luar, ramai lah. Yang ada haji tu seorang bawa saya. Saya kata kalau kita baca doa selamat ni dengan kita pun tak selamat kata ni. Lalu saya tanya lagi, siapa ni cik gambar ni? Dia kata, itulah gambar anak datin ni. Yang berusia 19 tahun. Sanggup tak gambar kat situ? Nak tunjuk-tunjuk ke macam mana tak tahulah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan benar ni tak berlaku kepada kita. Kita sayang kepada anak tadi. Tapi kasih sayang kita bukan kerana Allah, tetapi kerana nafsu. Dan anak inilah yang akan jadi anak yang derhaka kepada kita. Dan anak inilah ketika kita berada dalam alam barzakh, dia pun tak pernah ingat kepada kita. Sebab Nabi kata yang akan bagi syafaat kepada seseorang ibu dan seseorang ayah, anak yang soleh, yang sentiasa berdoa kepada kedua ibu bapa. Kenapa Nabi tak sebut anak saja? Kenapa Nabi tak sebut anak yang sentiasa berdoa kepada kedua ibu bapa? Kenapa Nabi kena sebut anak yang soleh? Sebab semua anak tidak berdoa. Bukan semua anak akan berdoa kepada ayah dia, kepada mak dia. Kadang-kadang kita tengoklah orang yang baru meninggal. 3 hari je anak kalau datang masjid pun sebab masjid ni nak buat kenduri doa arwah baca Yasin. Lepas pada 3 hari, lepas pada 7 hari hilang. Ingat kepada ibu dia pula hari raya. Baru nak pergi masjid, baru nak pergi ke kubur. Sebab tu Nabi kata 3 perkara yang akan menghantar kita ke kubur. 2 perkara akan balik semula dan 1 perkara akan bersama dengan kita. Yang pertama Nabi kata yang akan hantar kita ke kubur, anak kita, ahluhu. Anak kita, suami kita, adik-beradik kita, jiran kita, mereka ni akan hantar kita ke kubur. Dan mereka akan balik semula. Tak ada suami kita walaupun kita cinta, dia cinta, I love you, you love I. Tak apalah hari ni saya nak teman isteri saya kat sini dulu boleh seminggu. Tak ada. Mereka akan balik semula. Begitu juga dengan kita. Suami kita meninggal, kita takkanlah kita nak teman kat kubur tu. Nak pergi kubur pun takut. Tu Nabi kata mereka ini akan balik semula. Dan yang kedua, harta kita, wa maluhu. Dan harta ini akan balik semula. Dan Nabi kata yang akan bersama-sama dengan kita, amalan kita. Wa yabqa amalu, dan amalan ini akan kekal bersama-sama dengan kita. Tak kira amalan kita yang baik, amalan kita yang jahat, maksiat kita, dosa kita, ataupun pahala kita, ataupun kebajikan kita, dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia tak akan berpisah dengan kita. Dosa kita selagi kita tak bertaubat, dia akan bersama-sama dengan kita. Itu dosa kita. Kita tengok harta pula hari ni. Sehingga orang terkejar-kejar harta sehingga kadang-kadang separuh mati cari harta. Tak separuh mati macam mana? Kerja atas bangunan tinggi ni. Tak apalah. Sebab cari harta. Tak berdosa. Selagi rezeki itu yang halal, teruskan. Tetapi kadang-kadang sebab cari harta, sebab menyebabkan kita ni jauh daripada Allah. Kaya tak salah. Tetapi orang yang lalai kerana kekayaan itu salah.
Kadang-kadang kita nak salahkan kaya, kadang-kadang orang miskin pun lalai. Kadang-kadang orang miskin pun lalai. Sebab nak kejar duit sangat, sebab tak cukup tu, tak cukup ni, sehingga tinggal semayang. Kadang-kadang tak sempat nak semayang subuh sebab kena pergi kerja dah. Orang azan kita dah tampah. Tamu-tamu bah ni jam pula sampai tempat kerja pukul 8. Dah terlepas satu waktu subuh. Kata Nabi, nak tengok hari kita yang indah, tengok kepada solat subuh kita pada pagi. Kalau solat subuh kita dapat berjemaah walaupun dengan anak kita. Walaupun solat jemaah, kita ada anak perempuan kat rumah, solat bersama-sama dengan dia. Suami itu suruhlah dia datang masjid. Kalau ada anak lelaki yang besar, suruh dia jadi imam kalau dia tak nak datang masjid. Nah, itu perkara yang kedua yang Nabi sebut kepada kita. Kasih kita, cinta kita, sayang kita mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sayang kita, kasih kita kerana hawa nafsu, bukan kerana harta benda, bukan kerana kepentingan lain, tetapi hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga kata Nabi, wa ayyukraha ayyauda fi kufri kama yukrahu ayyukzafa finnar. Dia mesti benci untuk kembali ke kufuran, seperti mana dia benci untuk nak mencampakkan diri dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini apa kita sebut neraka, semua tak nak. Cuba kita tanya orang dalam keadaan maksiat, nak masuk neraka? Tak nak. Nak masuk syurga? Nak. Hatta kita tanya pelajar yang beragama Islam contohnya, kamu nak masuk syurga? Nak. Nak masuk neraka? Tak nak. Kita tanya. Nah, sebab tu Nabi kata kita mesti takut kepada maksiat, kita mesti takut kepada dosa, seperti mana kita takut kepada kemiskinan. Hari ini cuba sebut miskin, siapa nak? Tak nak. Kalau saya kata angkat tangan, siapa nak miskin? Saya pun tak angkat. Sebab semua orang tak nak kepada kemiskinan. Begitu juga kita takut kepada dosa, mesti sama dengan kita takut kepada kemiskinan. Sebab tu Nabi kata kita mesti takut kepada maksiat, mesti kita takut kepada kemiskinan. Dulu Allah tak bagi hidayah kepada kita, dulu Allah tak bagi ilmu kepada kita. Dulu kita tak pernah datang ke majlis ilmu, kita tak pernah datang ke masjid untuk berjemaah, kita tak pernah datang ke surau untuk berjemaah, kita ni seorang kedekut, tak pernah bersedekah. Tiba-tiba Allah dah bagi hidayah kepada kita. Allah bukakan mata hati kita supaya kita sentiasa berada dalam majlis ilmu, kita sentiasa berjemaah di masjid, kita sentiasa mendidik anak kita ke landasan yang betul. Kita mesti takut untuk kembali kepada kejahilan yang lama. Sekarang kita dah datang masjid, kita jangan sebab malah aku sebab mengajuk dengan dia tu tak datang masjid. Kadang-kadang orang ada mengajuk, sebab mengajuk dengan seseorang tak nak datang masjid. Sebab mengajuk dengan AJK tak nak datang masjid. Sebab Pak Imam ni baca tak sedap, tak nak datang masjid. Sebab Pak Imam ni baca dia tak berlagu sangat, tak nak datang masjid. Sebab tu macam-macam masalah. Ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud baru bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, saya ni dia kata orang Kelantan kata apa? Serabut perut. Saya ni kadang-kadang serabut, tak tentu, fikiran saya pun tak menentu. Bagaimana saya nak menghilangkan rasa serabut tadi? Bagaimana saya nak menghilangkan rasa fikiran saya yang tidak menentu ini? Saya rasa saya jauh dengan Allah SWT. Bagaimana saya nak mendekat hati saya dengan Allah? Kata Ibnu Mas'ud, wahai sahabatku, ada 3 cara, ada 3 perkara. Kalau kamu berada
insya-Allah hati kamu akan dekat dengan Allah. Yang pertama kata Ibnu Mas'ud, sentiasa istiqamah membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita ada masalah, kadang-kadang kita berasa tak tenang fikiran kita berasa serabu, kita berasa tak menentu. Baca Al-Quran. Dan jangan masa tu je nak baca. Lepas puasa senang, tak ada apa-apa, tinggal tu Al-Quran. Tengok berabuk Al-Quran. Lepas tu ada masalah pula, bacalah pula. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Cuba kita tengok, dia ni tak pernah datang masjid, tak pernah datang langsung. Tiba-tiba cuba tengok, tanya dia ada masalah, dia mesti datang. Dan dia ada masalah, tanya perniagaan dia bengkrak ke apa semua, dia mesti masa tu lah nak bangun sembahyang tahajud lah, nak apalah, masa tu lah. Dan kata Ibnu Mas'ud yang kedua, dan pergilah ke majlis ilmu dan adalah padanya menyebut tentang Al-Quran. Kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis ilmu ada sebut tentang Al-Quran, ada sebut tentang hadis, ada sebut tentang perkataan-perkataan daripada ulama. Yang pertama, kita dah baca Al-Quran, tapi hati kita tak tenang lagi. Kita pergi ke majlis ilmu, supaya kita duduk dalam majlis ilmu, apa kemiskinan kita dapat tanya kepada alim ulama dan para ustaz. Dan di sana ada menyebut tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran. Ustaz dia mari mengajar, tak ada. Hari ni kita nak belajar buat kek strawberry, tak ada. Dia mengajar mesti sebut ayat Al-Quran, mesti sebut hadis, mesti sebut perkataan ulama. Tak ada hari ni kita nak senang rapi dalam masjid. 1 2 1 2, tak ada. Up and down tak ada. Dia mesti sebut tentang ayat Al-Quran. Sebab tu ayat Al-Quran walaupun kita tak baca sendiri, kita dengar aje. Sebab tu hati kita kadang-kadang berasa tenang. Kalau orang dengar Al-Quran berasa serabut, dia ni ada masalah. Seperti mana tengok ada dalam satu Twitter yang lama. Dia kata ada budak muda ni, budak perempuan. Dia bawa balik dari kerja, dia kerja malam, sampai rumah nak tidur lah waktu subuh. Rumah dia ni dekat masjid, dekat surau. Terdengar orang azan. Dia boleh kata apa? Orang azan ni buat bising, dia kata. Macam orang gila menaung pagi-pagi. Macam mana boleh berlaku? Sebab hati dia ada masalah. Hati dia Allah dah tutup. Kata ulama 40 hari saja kita tak duduk dalam majlis ilmu. Tak, yang pertama Allah akan gelap dulu mata hati kita. Dan tahap yang kedua, Allah akan tutup mata hati. Dan yang ketiga, Allah akan mematikan hati kita. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada majlis ilmu. Sebab kita jauh daripada Al-Quran, daripada ayat Allah, daripada perkataan Nabi. Dan yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, berdoalah supaya Allah menukarkan hati kamu yang ada dalam diri kamu. Sesungguhnya hati itu bukan lagi milik kamu. Kita dah baca Al-Quran, hati kita tak tenang lagi. Kita duduk dalam majlis ilmu, berasa tenang sikit-sikit, tapi ada lagi. Kita angkat tangan, berdoa kepada Allah supaya Allah menukarkan hati kita yang tidak tenang itu kembali kepada ketenangan. Sebab apabila ketenangan jiwa ada dalam hati kita, kita akan dapat merasai kebahagiaan, kemanisan yang kita sedang cari, iaitu kemanisan iman dalam hidup kita. Walaupun kita kaya, ada harta banyak, jiwa kita, hati kita tak tenang, kita tak dapat rasa. Tapi walaupun kita miskin, pangkat pekerjaan kita rendah, gaji tak berapa besar, tapi hati kita ni tenang. Tanya orang azan, boleh sembahyang berjemaah sekali. Tanya orang ada majlis ilmu, kuliah, kita boleh duduk dalam kuliah sekali. Tenang hati kita, tak ada fikir apa-apa. Tak payah nak fikir pasal yang tu takut rugi, yang ni takut bankrupt. Biar hati kita tenang. Sebab iman itu berada dalam hati. Kata
Ibn Taimiyah, bagaimana kita nak mendidik hati kita biar jadi hati yang baik dan hati yang sempurna. Kata Ibn Taimiyah, tazkiyatun nafsi tarbiyatul qalbi wa tamiyatuhu bisalah wal kamal. Bagaimana kita nak mendidik hati dengan sempurna dan penuh dengan kebaikan. Yang pertama kata Ibn Taimiyah, hati ini nak subur hati, nak mendidik hati, mesti daripada perbuatan kita yang baik. Kita buat baik, kita bercakap baik, kita bergaul dengan orang yang baik, kita makan benda-benda yang baik, benda syubhat kita tolak, kita bercakap baik. Kita tengok ujung sana, ini ada majlis mengumpat, kita elok. Perbuatan kita baik. Itu yang pertama kata Ibn Taimiyah. Dan yang kedua, tasfiyatus syai', iaitu buang benda-benda yang tidak baik dalam hati kita. Kita dah kekalkan perbuatan yang baik, dan sedikit sebanyak kita buang perasaan yang tidak baik dalam hati kita. Ada perasaan dengki, sikit-sikit kita buang. Ada perasaan yang tak suka kepada orang, kita buang. Sikit sebanyak kita buang. Walaupun nafsu kita meronta-ronta, tapi kita didik hati kita. Barulah hati kita itu jadi hati yang baik dan hati yang sempurna. Maka mudah-mudahan hari ini dapatlah kita beramal dengan apa yang kita belajar hari ini. Mudah-mudahan kita dapat merasai kemanisan iman dalam hidup kita. Iman ini dia akan manis kiranya kita guna dia dengan betul. Dia akan manis di dunia, dan lebih-lebih lagi iman yang manis ini akan memaniskan pula kita di akhirat kelak. Maka hari ini setakat itulah tazkirah yang boleh saya sampaikan. InsyaAllah kalau ada soalan-soalan apa-apa nak tanya, tak ada? Sebelum tu saya nak lancarkan satu demo, boleh untuk tahfiz nama Umi Ustaz Zul punya. Dia ada pesan tadi. InsyaAllah. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, seramai mana yang kami hadir pada hari ini, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, baik dosa kami yang sengaja ataupun dosa kami yang tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, suami-suami, isteri-isteri kami, anak-anak kami, supaya mereka jadi anak-anak yang soleh, yang akan berdoa kepada kami ketika mana kami berada di alam barzah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, didiklah hati kami, Allah. Janganlah Engkau membolak-balikkan hati kami. Jauhlah hati kami daripada sifat-sifat kefasikan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah.